Baik, ceramah Ramadan bulan mulia. Seperti yang diberitahu oleh Muhammad tadi, tajuk pada kali ini dibawakan keutamaan malam Lailatul Qadar. Bersama dengan tetamu kita ni pada pagi ini, iaitu Yang Mulia Ustaz Haji Fansuri Syarimi alias Mansur bin Muhammad Ali. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur. Walaupun kita ni berada di 19 Ramadan ya, Ustaz, kita ni menjalani 19 hari berpuasa. Bukan hanya berpuasa, namun juga kita ni meningkatkan amal ibadah, insya-Allah. Dan juga menyentuh tentang adanya di bulan Ramadan ini, Ustaz. Kita akan menyentuh mengenai keutamaan malam Lailatul Qadar. Jadi mungkin sebagai mukadimahnya, bila kita menyentuh malam Lailatul Qadar, berkaitan juga dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini bulan mulia di sepanjang bulan. Jadi mungkin Ustaz boleh huraikan sedikit mengenai ini. Terima kasih. Allahumma hidayatan lis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب يسر ولا تؤسر يا كريم رب تمم بخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di mana yang kita ni maklum sekarang ini kita ni sudah berada di hujung-hujung bulan Ramadan. Ya. Dan kita ni lihat pun di mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalahu rahmah wa awsatahu maghfirah wa akhirahu itqum minan nar. Yang bermaksud awal Ramadan itu rahmat, pertengahannya adalah maghfirah, penghujungnya adalah pelepasan daripada api neraka. Jadinya kita ini sudah berada dan insya-Allah pada malam nanti kita ini sudah berada 10 malam terakhir. Ya. Kalau kita ni minta maaflah sebagai contoh, kalau kita ni melihat bulan, tentu sekali kita ni kan ingin tahu apa penghujungnya, apa finishingnya. Iya, betul. Cuma tujuanlah juga dalam bulan Ramadan. Iya, betul. Kita ni kan ingin melihat kesempurnaan dalam beribadah itu, dan kita ni berpuasa di siang hari itu lebih kurang dalam 12 jam. Jadinya kita ni beribadat lagi pada malam. Dan kita ni lihat malam Al-Qadar itu penuh dengan rahsia. Hanya Allah Ta'ala saja yang maha tahu, sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui. Jadi kalau kita ni melihat kenapa dinamakan malam Al-Qadar itu, sebab-sebabnya. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memikirkan tentang umur umat dahulu yang panjang jika dibandingkan dengan keadaan umur umatnya yang pendek. Baginda sangat berduka cita kerana jika umat ini ingin berlumba dalam kesalehan dengan umat-umat yang dahulu, maka mustahillah mereka dapat bersaing, apatah lagi mengatasinya lantaran umur mereka yang pendek. Kedua, ini sebab kenapa dikatakan malam Al-Qadar itu. Riwayat yang lain menyatakan bahawa satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada sahabatnya tentang seorang yang sangat saleh daripada di kalangan Bani Israel yang telah menghabiskan masanya di dalam jihad selama 1000 bulan. Apabila mendengarnya, sahabat-sahabat berasa cemburu kerana mereka tidak dapat mencapai ganjaran yang sama, maka Allah Subhanahu taala pun menganugerahkan kepada mereka malam kemuliaan ini di mana beribadah di dalamnya lebih baik daripada 1000 bulan. Yang ketiga, kenapa sebab dinamakan malam Al-Qadar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut beberapa orang yang sangat soleh daripada kalangan Bani Israel, setiap daripada mereka menghabiskan masa 83 tahun berkhidmat kerana Allah, menyembahnya dan tidak pernah ingkar sedikit pun. Mendengar kisah ini, para sahabat pun merasa takjub dan memikirkan cara bagaimana mahu bersaing dengan kejayaan mereka itu. Kemudian muncullah malaikat Jibril alaihissalam lalu membaca surah Al-Qadar yang mewahyukan keberkatan malam yang istimewa ini. Jadi kita lihat malam Al-Qadar itu disebut dalam surah Al-Qadar. Kalau kita ingin tahu apa keutamaannya, kita ni baca satu persatu surah Al-Qadar itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Yang tafsirannya inilah keutamaannya malam al-qadar. Kata ni tunggu. Kalau kita ni lihat ada 3 bulan yang dihormati, yang dimuliakan. Satu bulan Rajab, yang kedua Sya'ban, dan yang ketiga Ramadan. Dalam bulan Rajab kita ni berlaku Isra' dan Mi'raj. Dalam bulan Sya'ban, kenapa begitu istimewa? Kerana berlaku malam nisfu Sya'ban. Dan dalam bulan Ramadan, kenapa begitu istimewa? Kerana berlaku malam Al-Qadar. Jadinya kalau tadi lihat keutamaan itu memang sudah terjawab sudah dalam ayat suci Al-Quran. Cuma sekarang ini tinggal saja sejauh mana kita ni mahayati ibadat. Ibadat juga, tapi bagaimana kita menghayati. Kadang-kadang kita ni berfikir juga sampai ke Indah. Kalau tahun ini Indah penuh dengan istiqamah beribadah, mungkin tahun depan belum tahu lagi. Betul. Satu belum tahu hidup, satu sudah pasti kullu nafsin dha'iqatul maut. Dalam Al-Quran beritahu setiap bernyawa pasti akan mati. Yang kedua, yang akan jadi tanggungjawab kita ni, sihat kita ni. Itu satu persoalan yang kita ni bingung untuk menjawabnya. Tadi serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ni hanya beribadat saja. Menghidupkan siang dengan berpuasa, malam dengan salat tarawih. Salat tarawih 20 rakaat. Witir 3. Maknanya selama sebulan kalau kita ni beribadah malam lebih kurang 600 rakaat. Siapa membagi? Kekuatan ini Allah Subhanahu Wa Taala membagi. Kalau di bulan lain mungkin malas, hari ini 2, esok 4, esok 6, kemudian turun lagi 4, 2, last 1. Last langsung dah beribadat. Itu kekuatan sebenarnya. Jadinya kita ni melihat benda ni bukan main-main ni. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh, menurut riwayat Rasulullah bersungguh-sungguh pada 10 malam terakhir ni. Sehingga kan diriwayatkan ia beriktikaf di masjid. Tapi kata ini sekarang ni mestilah menjaga SOP ya. Sekarang ni dengan penyakit berjangkit ni kita mesti menjagalah juga. Tapi kita ni dah tahulah sama ada orang iktikaf batah ke hinda itu tadi dah tahu. Cuma jangan lupalah masuk ke masjid niat iktikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillah ta'ala. Saya beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Taala. Walaupun waktu kena sembahyang tarawih tu dapat pahala. Cuma kita ni kan ingin melihat tempoh malam Al-Qadar tu. Berapa? Masuk maghrib 6 lalu. 7 akhir dah tu 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ya. Lebih kurang dalam 12 jam. Lebih kurang lah, cuma itulah. Lebih kurang. Jadinya tempoh itu kita ni penuhi dengan ibadat. Jangan sampai kita ni sibuk. Kan kadang-kadang sibuk buat persiapan. Ya, betul. Itu dah dapat kita ni jangka sangkalkan tu memang tu. Kalau ada persiapan memang ya. Memang kalau ada persiapan kecuali dia menyambut atau dia menyambut atau mana. Ya, ini memang persiapan tu memang ada. Betul. Cuma macam mana kita ni mengadjust masa kita ni. Kadang-kadang kita ni tutup cakadai. Habis tarawih tutup cakadai. Cuma nak kembali balik. Jadi dia baru siap kan nak tarawih apa 23 tempoh witir tu Zoom laju kan. Dah tutup kadai. Dah sampat. Kami milih pun dah ada apa-apa. Jadi masalah. Jadi masalah. Bukan masalah kadai tu. Cuma kita mana mengadjust. Betul. Mungkin kita ni dapat siang. Cuma siang kita ni mesti pandai mana tempat-tempat yang dah dipenuhi. Cuma kita ni sekarang ini ada 2 sikap kita ni. Satu nafsu, yang kedua syaitan memang dah ada. Diri kita ni. Betul. Persekitaran. Satu nafsu, satu persekitaran. Nafsu kita ni kalau anda dikawal,
kita ni lebih membuat perkara-perkara yang tidak baik. Betul. Yang tidak bermanfaat. Lagak semua sia-sia. Cuma kita ni siapalah kita ni depan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita ni malam-malam terakhir ni kita ni banyak kita ni beribadat. Baca Al-Quran, berdoa. Kadang orang bertanya, Ustaz, kini aku ni dah pandai bahasa Arab, Ustaz. Dapat doa bahasa Melayu kah? Yang afdalnya dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu tadi buat Allah Taala Maha mendengar. Ada yang kita ni mendengar di masjid-masjid. Kalau kita ni mendengar sembahyang, ada yang imamnya tu baca doa dalam bahasa Arab. Baca bahasa Melayu pun ada juga supaya orang tersentuh hati kita ni. Ada kadang-kadang ada imam-imam tu kadang-kadang membaca dengan penuh khusyuk. Kita ni pun gayanya mengaminkan apabila bacaan melontar baru mengaminkan tu. Tadi pulang menitis air mata kita ni. Siapa yang mau sini? Kita ni kan makmum. Tapi kadang-kadang terselit hati kita ni kadang-kadang kita ni dalam keadaan pendosa. Sebab itulah kita ni sentiasa berdoa. Dalam kelebihannya tu kita ni sudah tahu. Betul. 83 tahun 4 bulan. Bayangkan 83 tahun 4 bulan. Kalau tiap-tiap tahun kita ni dapat berapa sudah tu? Umur kita ni pun dah sampai. Entah-entah 40 lebih gol inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. 30 lebih inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tadi dah tahu. Itu sebab itulah Allah Taala kurniakan. Ini peluang kita ni sekarang ni. Jadi muhasabah diri lah Ustaz. Muhasabah diri. Dan juga Ustaz kalau orang memantah sedikit Ustaz menyentuh juga kalau tahun ni. Kalau tahun lepas kita maklum juga orang kadang-kadang ada yang terlupa, ada yang terkeliru. Yang mana lebih baiknya untuk tahun ini? Adakah baik untuk aku melakukan amal-amal ibadah pada malam-malam akhir malam akhir bulan Ramadan ini di masjid ataupun lebih baik aku berada di rumah? Bagaimana Ustaz? Okey. Dalam keadaan ini Allah Mahidayat ini kasih soalan itu. Ini yang tu lapas ni ya. Tu lapas memang tadi di rumah tu. Memang tadi takut SOP memang di rumah. Betul. Tapi tahun ini ada sikit keringanan. Ya, keringanan untuk tadi ke masjid. Tapi kalau kita ni rasa takut masih yang orang muda yang terbori bandar ni datang saja ke masjid insya-Allah. Kalau ganya beberapa minit saja datang ke masjid. Kecuali bertabat ke masjid atau mungkin ada perlu dijagalah. Betul. Intinya kalau abang melihat yang afdalnya di masjid lah. Cuma sekarang ni kita ni pandailah menjagalah. Kalau rasa-rasanya kurang sihat jangan hantar juga ke masjid lah. Betul. Yang juga tadi dah sihat dipajal juga. Wah ada ustaz tu penceramahnya malam al-qadarnya. Bikin semangat kami. Motivasi kita ni. Bukan motivasi. Mungkin semangat kami mendengar. Mendengar. Masjidnya. Betul. Tapi dalam keadaan tidak sehat. Betul. Ataupun mencelakakan orang lain. Mencelakakan orang lain. Mudaratkan orang lain. Terus sudah kurang sihat. Batuk lagi depan orang. Kita ni sensitif ni. Batuk sisma. Betul. Jadi kalau dikusyuk tu kalau berarti. Kalau berasin 3 kali tu. Berasin kalau 3 kali berasin kalau orang Arab mendengar Allahumma yashfik. Semoga engkau menyembuhkan. Kata ni tadi menyahut alhamdulillah yang ni yarhamkallah. Kalau balik-balik sampai 3 kali Allahumma yashfik. Artinya sakit tu bah. Ya Allah mudah-mudahan kau sembuh. Tapi dalam keadaan macam mana ni dalam keadaan situasi ni menjawab juga mesti kita lihatlah. Kalau kurang sihat, ada simptom-simptomnya. Tadi ini sensitif ni. Kalau berasin, kalau apa ni, kalau ceramah berasin, memang bersita terus berhenti ni. Tapi bukan sebab itu. Alhamdulillah min zalik. Tapi itu memang kebiasaan kita ni. Betul. Jadinya kalau menjawab, mesti ikut situasi kita ni sekarang. Yang afdalnya di masjid, tapi kita ni boleh menjagalah. InsyaAllah Allah Ta'ala menjaga kita ni. InsyaAllah juga pahala tersebut juga orang berbaloi juga. Baloi insyaAllah. Sebab itulah kita beribadat dalam kalau kita ni banyak kan baca Al-Quran, bertasbih. Kadang-kadang kita ni dah tahu apa banyak juga kan. Masa tu yang sesuai untuk kita ni. Iya, betul. Lagi banyak lagi baiklah. Betul. Tapi kadang-kadang bagi orang yang di luar di sempadan apa. Kadang-kadang ada kesempatan untuk orang ke masjid umpamanya. Bagi perempuan yang uzur syar'i, orang ada kesempatan untuk beribadah. Jadinya orang boleh ibadah dengan zikir dan kita ni jangan lupalah beramal, sedekah dan juga membaca surah Al-Ikhlas. Mungkin itu sajalah insya-Allah. Mudah-mudahan. Yang penting lagi juga sembahyang Isya berjemaah yang ditinggalkan. Sembahyang subuh berjemaah
jangan ditinggalkan. Alhamdulillah. Ibadat juga. Jangan kau time ibadat mencari qiyamul lail, sembahyang kita ni sembahyang subuh tergedala, tadi tak abaikan, sayang betul kan. Walaupun kau mencari kebaikan yang lain yang ini, tahu yang teacher lain. Tahu ni siap-siap kita beribadat. Ya, Qiyamul lail. Kadang-kadang berjaga kan, tapi kalau ni sekarang okey. So esok kerja ngantuk, tapi kadang-kadang tergadai dengan sembahyang fardu yang lain. Jadi mesti jagalah. Mudah-mudahan kita ini mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Cukup simple ataupun cukup mudah dikongsikan oleh Ustaz dengan hanya mengongsikan jua dengan ayat-ayat daripada Lailatul Qadar, mengongsikan sebenarnya atutah jawapan sebenar dan juga telah pun dijelaskan lagi lebih lanjut oleh Ustaz Haji Fansuri Sarimi pada hari ini. Semoga bermanfaat pengongsian pada hari ini dan juga semoga ia memberikan semangat lagi motivasi kita Ustaz ya. Sabut minta maaf Ustaz di hari ini Auda dan semoga kita ni akan dapat menemui jua malam Lailatul Qadar tersebut. Alhamdulillah, sekali lagi ucapkan kepada narasumber kita iaitu Yang Mulia Ustaz Haji Fansuri Sarimi alias Mansur bin Muhammad Ali kerana berkesudian untuk mengkongsikan ceramah Ramadan bulan mulia hari ini Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah.